سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. ربي تمم بالخير يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada pagi ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Dan alhamdulillah, hari ini masuk hari yang ke-8. Maknanya dah seminggu kita puasa. Jadi jangan putus-putus kita berdoa dan minta pada Allah SWT. Semoga Allah SWT terus memberikan kita taufik, hidayah, inayah, dan kita terus beribadah pada Allah. Dan juga kita harapkan Allah SWT masukkan kita dalam kalangan mereka yang mendapat keampunan daripada Allah SWT dan mendapat sebesar-besar kebaikan di sisi Allah SWT, insya-Allah. Dan insya-Allah kita sambung lagi pada pagi ini bacaan kitab Tamyi'ul Ghafilin, peringatan kepada orang yang lalai, yang telah dikarang kitab ini oleh Haji Abdullah bin Abdul Mubin Asy-Syafi'i, muka surat perkara yang bab yang ketiga. Bab yang ketiga, muka surat 9, 11, 13. Dia puasa-puasa ni tak apa dengar. Bab yang ketiga. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ajma'in. Bab yang ketiga, balasan orang yang minum arak. Balasan orang yang minum arak. Jadi bab yang ketiga ni Syekh mendatangkan perbicaraan dan pembahasan mengenai balasan orang yang minum arak. Arak ni mak di antara perkara yang diharamkan di dalam Islam. Kalau dilihat pada hukum syarak, dia adalah salah satu perkara yang diharamkan. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam suratul Ma'idah ayat ke-90. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir
wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, hanya senya arak, khamru, arak, wal maisir, judi, ya, wal ansab, berhalif, ya, berhalif, wal azlam, tenun nasib, tenun nasib. Rijsun min amali syaitan, itu adalah keji daripada amalan-amalan syaitan. Keji, satu perkara yang keji daripada amalan syaitan. Fajtanibuh, Allah Ta'ala kata, fajtanibuh, maka jauhkan, maka jauhkan daripada perkara-perkara tadi. La'allakum tuflihun, supaya kamu termasuk dalam kalangan orang yang berjaya. Ini adalah dalil yang menggambarkan bahawa Allah Ta'ala mengharamkan 4 perkara tadi. Yang pertama arak, arak. Dan yang kedua judi. Judi ni Allah Ta'ala haramkan, mak. Judi ni apa? Judi ni, apa panggil judi? Tarungan, pertarungan. Saya ada RM10, mak ada RM10. Kalau kita boleh jawab, kita dapat tadi. Saya ada RM10, mak ada RM10. Lepas tu kita bertarung, siapa yang boleh menang, maka ketika RM20 tu dapat kat dia. Itu sebabnya bab judi ni baik-baik, mak. Sekecil-kecil judi. Sekecil-kecil judi tu yang kita tikam tu. Masa saya kecil dulu, depan sekolah ada satu kedai. Kedai apa, mak? Jajan, kedai jajan. Pandai dia buat kedai jajan di depan pintu sekolah. Jadi kedai jajan ni, mak, bukannya gula-gula apa semua sekali. Sekali dengan tikam pula pistol apa semua besar-besar. Tak menana-nana mata. Jadi kecil-kecil dulu pun main juga. Kita tak tahu. Tapi tak lama tu mak dapat tahu, mak marah. Mak tahu. Bayar RM1. Jadi dia bagi nombor. Kita pun cabut nombor. Kita cabut nombor. Kemudian kita tengok kena tak dengan nombor hadiah tadi. Tak kena. Itu yang dikatakan pertarungan. Ini pertarungan tadi. Tak kena, tak ada lah. Kena, dapat. Yang kedua, mak, yang hari ni punya pula. Itu masih saya kecil. Yang hari ni, tu yang duduk dekat mall-mall. Yang duduk kat mall, angkat hadiah, masuk RM1, angkat hadiah, ni kan. Lepas tu yang lagi satu handset. Kan ada kadang-kadang handset iPhone lagi, dia letak kat tengah-tengah tu, kita masuk duit RM1 ke berapa, lepas tu diangkat, kadang terlepas. Itu pun judi. Itu termasuk judi. Kemudian di antara lagi, mak, pertarungan, contoh katalah pertandingan memancing. Ni abah ni. Macam mana, bah? Pertandingan memancing. Abah bayar, siapa nak masuk pertandingan ni mesti bayar 100. Mesti dia bayar 100. Semua orang bayar 100. Jadi kalau panggil apa? Orang yang buat program tu panggil apa? Penganjur. Jadi penganjur tadi, mak, kalau dia ambil duit yuran tadi, dibeli hadiah judi. Penganjur tadi dia ambil duit tadi tu, yuran tadi tu, dan dibeli hadiah, itu judi. Tapi kalau penganjur tu dipanggil pula orang yang ketiga, sponsor hadiah, maka duit tadi hanya sekadar pengurusan makan, minum apa semua sekali. Maka itu tak dikata judi. Dia jangan beli hadiah. Macam contoh, ni baik-baik, mak. Kadang-kadang orang masjid ni dia tak tahu juga. Kan? Pertandingan amal. Sedap tak ya? Kan? Yuran RM10. Jadi orang masjid ni pun ambil yuran berapa orang? 300 orang. 300 orang. 300 orang berapa, mak? RM10. RM3,000. RM3,000 dia buat beli hadiah. Maka orang yang berlari-lari dengan imam, dengan AJK, dengan pengurusi yang berlari tadi tu pun menang. Menang dia dapat hadiah tadi, mak. Maka tu judi. Panjang dia. Tadi kemarin dia kata kita ya, siap, seronok. Mak, baik-baik, mak. Jadi tak nak bila buat pertandingan,
Duit tadi tak boleh dijadikan sebagai pembelian hadiah. Mesti cari orang yang ketiga untuk sponsor hadiah. Kalau duit tu ditaruhkan, itu seperti duit tu ditaruhkan. Bila ditaruhkan mak, dijadikan hadiah, maka itu judi. Itu di antara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wal ansab, ya mak. Apa mak? Kutu. Kutu judi ke? Tak. Kutu tak mak. Saya di kutu ni lebih kurang macam mana nak ikat? Menyimpan, menabung. Menyimpan, menabung. Bagi orang yang dapat dulu, dia berhutang. Bagi orang yang dapat kemudian, dia menabung. Kecuali kita main kutu mak, siapa yang dapat ikan gelama 10 kilo ke atas, dia dapat duit awal. Tu ada pertaruhan. Bila terjadi je pertaruhan dan duit itu dijadikan hadiah, maka itu dikatakan judi. Tapi ini tak ada taruh apa-apa. Cuma dia ambil nombor je. Air dululah. Kan? Lepas tu dibincang, boleh tak air nak nombor 4? Ya mak? Kalau duit tu diambil daripada duit pelabur tadi, maka judi. Tapi kalau duit tu diambil daripada sesuatu yang lain, bukannya daripada pelaburan tadi, maka tak judi. Sebab saya tak tahu. Saya tak tahu dia ambil hadiah tu daripada mana. Macam contoh bank. Kadang-kadang bank kan, termasuk bank Islam. Saya tak pasti dia ambil tu duit daripada mana. Kalau dia ambil daripada duit simpanan penyimpan untuk dibelikan hadiah, dan siapa yang kena cabutan bertuah, maka tu judi. Sebab dia kira taruhan. Tapi kalau katalah dia beli hadiah tu daripada duit yang lain, tak ada kena-mengena dengan duit penyimpan ataupun segala duit pelaburan tadi. Ya mak? Kejap mak. Habis mak? Itulah tadi tu. Itulah kalau dia ambil lah hadiah tadi, pembelian hadiah tadi, contoh kereta ke apa yang dia beli tadi, daripada duit simpanan penyimpan, maka itu dikatakan taruhan. Dia tak ada beza dengan yang saya pergi tikam tadi tu. Kan, saya bayar duit RM1, lepas tu duit RM1 saya tu, kira nasib nombor yang saya dapat cabutan tadi. Kalau nombor tu nasib saya baik, maka ketika itu saya dapatlah hadiah. Bagi orang yang tak nasib tak baik, duit dia burn lah. Maka ketika itu tidak boleh. Haram. Ya mak? Samalah tu. Jadi mak kena tanya betul-betul lah. Tanya betul-betul dengan pihak bank daripada mana. Dan sebaiknya benda yang tak pasti dielakkan. Itu je, mudah je. Kan pergi sana kan, dia pun pandang kita pandang atas. Tak nak dah. Jangan bising-bising. Kan? Ini zaman dia ni mak, zaman kita mencari-cari benda baik, kita dipandang pelik. Jadi daripada orang pandang kita atas bawah, baik kita duduk senyap-senyap, biarlah. Katalah biarlah kan, mak kata, mak selalu biasa jadi kan. Mak kata biarlah, tak naklah kan. Masa itulah mak dapat kereta X70 pula tu. Kan? Macam mana nak buat tu? Bapak jual lah. Dapat sama ada kita tolak, saya tak nak terima, ataupun kita jual. Mampu tak? Itu sebabnya Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni mak, dia kata apa? Ya ayyuhallazina wahai orang yang beriman. Maknanya orang yang boleh melaksanakan benda kat depan tu hanya orang yang betul-betul baik iman di X70 tu Ustaz. Saya memang dah hidam lama dah. Pencen pun tak lepas nak beli. Ya mak?
Macam mana saya tak dengar. Saya bangun minta izin. Itu saya cakap mak. Itu saya cakap tadi. Jangan pergi bank mempersoalkan. Jangan pergi bank mempersoal. Kalau mak pergi bank mak mempersoalkan, jangan, sebab dia ada panel syariah. Saya tak nak cakap panjang mak. Contoh contoh. Contoh ni contoh Contoh, saya ada seorang sahabat duduk dekat panel halal. Halal dalam satu pengeluar ayam terbesar Malaysia. Dia duduk bahagian panel halal, dia yang meluluskan halal ayam, pengeluar ayam terbesar di Malaysia. Tapi dia sendiri tak makan ayam tu. Bila saya tanya, kenapa yang tak keluarkan? Gaji saya 40,000 sebulan. Ini direct terus mak jadi mudah cakap, jangan pergi sana mempersoalkan. Bila kita persoalkan, dia orang ada panel syariah. Kita kalah. Itu sebabnya benda Nabi dah ajar dah. Al halalul bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mutasyabihat. Bagi kita benda yang tak pasti kita tinggal je. Itu je mudah. Jadi kalau pergi sana mak, kita nak mempertikaikan dia orang, sian orang sana. Minta maaf mak. Okey. Gini mak. Kalau katalah kita pergi bank tu, kita nak pertikaikan, dia ada panel syariah. Jadi dia akan macam mana pun dia takkan terima. Siapa kita kecuali kita Perdana Menteri ataupun Menteri Kewangan. Ini siapa makcik ni datang pada mana dia katakan. Dia panel syariah. Jadi kita tak boleh pertikai. Itu saya kata contoh tadi. Saya ada seorang sahabat. Dia pengeluar, dia adalah pengeluar ataupun penanda tangan pengeluar halal ayam terbesar Malaysia. Saya tak nak cakaplah syarikat apa. Tapi bila saya tanya, Syekh, apa pandangan enta tentang ayam tersebut? Halal tak halal? Sebab enta yang mentasihkan, yang mentaukid benda tu tanda tangan. Dia kata, anda sendiri tak makan ayam tu. Habis kenapa enta halalkan? Ni 40,000 sebulan gaji dia. Dia direct dia cakap, 40,000 sebulan gaji dia. Siapa nak bagi? Mak, hari ni mak, kita berjalan atas duit mak. Ada duit, tak ada duit, no talk. No money, no talk. Betul ya? Ha? Minta maaf cakap mak, saya tak tahu background mak kat mana. Saya tahu mak semua orang hebat, orang besar. Tapi realiti negara macam tu mak. Saya tak cakap lain, saya duduk dekat penjara. Penjara tu mak. Pegawai penjara dalam penjara tu dia cakap apa ustaz? Orang penjara ni orang miskin je. Orang penjara tu orang miskin. Itu sebabnya no money, stop. Ni pagi kita. Panas tadi macam tepu je. Wal ansab. Wal ansab termasuk berhala. Jadi termasuk berhala, sekecil-kecil berhala adalah anak patung yang kita simpan kat rumah. Teddy bear. Ni mak-mak yang simpan teddy bear kat bilik, mak tengok balik. Dia boleh mak. Boleh kita simpan, iaitu teddy bear yang dibuat main oleh anak kecil. Teddy bear yang dimain anak kecil, yang dia pijak, yang dia suka dia peluk, waktu dia tak suka dia pijak, lepas tu kadang-kadang mak mengamuk, mak jumpa dekat bawah katil, maknya, yang tu boleh. Tapi bila budak tu dah sampai satu tahap bukan mainan dia, dia hanya simpan teddy bear besar letak atas katil, malam-malam peluk mak, itu hukumnya haram, termasuk wal ansab. Oh. Wow. Jadi bah lepas ni jangan hadiahkan hari jadi mak teddy bear. Ya mak yang tu sekecil-kecil ansab. Jadi berhati-hati. Ya. Habis tu saya tak ada, habis tu tak ada. Nanti dia ada soalan. Habis tu tak ada mak. Dia tetap haram. Ya mak. Hmm. Hmm.
Betul. Termasuk gambar. Termasuk gambar. Terima kasih, Mak. Betul. Termasuk gambar, Mak. Gambar tu pun termasuk dalam wal ansab. Dia termasuk wal ansab. Jangan letak gambar-gambar tu, jangan. Hukumnya haram. Kita gantung gambar kita kahwin. Kita gantung gambar anak kita kahwin, convocation anak kita. Maka ketika tu gambar tu termasuk wal ansab. Betul, Mak? Terima kasih Mak ingatkan saya. Tak apa, Mak tambah je. Takut saya terlepas pandang. Sebab kita ni dalam perbincangan ni. Kemudian, Mak, di antara lagi yang diharamkan yang keempat, wal azlam, tenun nasib. Tenun nasib ni, Mak, sekecil-kecil tenun nasib ni. Tenun nasib ni kalau dulu di zaman Rasulullah SAW, zaman jahiliah, mereka buat tenun nasib ni iaitu dengan anak panah. Anak panah tadi dia letak dalam busur, dia panah, lepas tu panah tu kalau ke kanan maknanya perjalanan tu baik. Kalau panah tu ke kiri maknanya perjalanan tu tak baik. Itu contoh. Kemudian hari ni pula kita di antara tenun nasib lagi apa panggil? Yang mesin letak tangan tu, Mak. Ingat tak? Dulu-dulu kan ada mesin letak tangan. Tu baik-baik. Jadi benda-benda yang menenun nasib. Sebab, Mak, 4 perkara yang menjadi rahsia Allah. 4 perkara yang menjadi rahsia Allah. Pertama, hujan yang turun. Bila hujan turun, berapa banyak hujan turun, di mana hujan turun, semua itu rahsia Allah. Itu sebabnya pakar kaji cuaca diguna bahasa, Mak, diramalkan. Jadi bila diramalkan, benda itu tak pastilah. Memang patutlah digunakan perkataan diramalkan tu. Sebab diramalkan tu maknanya benda tak pasti. Yang pasti hanya Allah saja yang tahu. Kemudian, Mak, dalam bab hujan ni saya sentuh sikitlah. Kita cuba belajar menggunakan satu bahasa yang tidak menyalahkan hujan. Macam contoh banjir. Kenapa banjir? Hujan ni lebat. Baik-baik, Mak, ini ada pembahasan ulama. Bab ni dibahas oleh para ulama. Jadi lebih baik kita elak. Kenapa banjir? Ni urusan Allah. Ataupun musibah Allah. Ataupun habis-habis inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu a'lam. Jangan kita salahkan hujan. Bila kita salahkan hujan, siapa turunkan hujan? Allah. Habis Allah Ta'ala telajak curah hujan ke? Ni dibahas, Mak. Benda ni jadi satu pembahasan ulama. Dan ulama kata elak daripada menyalahkan hujan. Kenapa? Kerana ditangki timbul ataupun rosak keimanan ketika itu. Boleh rosak iman. Contoh, Mak. Mak sediakan air sahur tadi ke Abah. Jadi waktu Mak nak tuang air kopi ke Abah tadi, Mak tengok muka Abah. Mak tengok muka Abah, Mak lupa Mak tuang kopi. Sampailah meleleh habis melimpah air kopi tadi. Abah pun kata, apa ni awak ni? Dia kata. Tuang kopi pun sampai melimpah. Dah Mak tu tengok muka Abah, dia katakan, ya Allah, dah 30 tahun, 40 tahun hidup sama kan. Tak tahu pagi tu rasa macam lain ni, feel dia. Jadi Mak, jadi akhirnya melimpahlah air kopi tadi. Abah pun marah. Jadi Abah marah air melimpah sebab kena baju Melayu Abah. Baju Melayu pula baru semalam beli. Mak pula baru gosok. Jadi akhirnya marah air melimpah tadi, marah Mak. Jadi kita marah hujan yang turun tadi melimpah tu, Mak, sama macam kita marah Allah. Dan secara tak langsung kita menyatakan bahawa macam Allah Ta'ala tu tak tahu nak turunkan hujan ataupun batas. Sedangkan dalam surah Yasin, Mak, kan kita baca surah Yasin. Dalam surah Yasin tu Allah sebut secara jelas bahawa setiap air yang diturunkan oleh Allah dari langit itu telah dihadkan. Allah dah bataskan dah. Maknanya kalau katalah banjir sekalipun itu urusan Allah. Bukan sebab hujan. Jadi berhati-hati. Jadi rahsia yang pertama hujan. Bila diturunkan berapa banyak titisan itu rahsia Allah. Yang kedua rahsia Allah SWT, Mak, iaitu janin yang berada dalam perut. Ini rahsia Allah. Lelaki ke perempuan ke, itu sebabnya suka-suka Mak pergi scan baby tu hukumnya haram. Mak nanti dulu dengar betul-betul perkataan suka-suka.
Kalau dia pergi mak, kalau dia pergi betul-betul masalah tak tahu berapa usia kandungan, dan doktor scan tu pula atas dasar sebab doktor sendiri yang minta, sebab doktor nak tahu posisi kandungan, maknanya ada tujuan perubatan dibolehkan. Tapi kalau saja-saja dapat je gaji 25,000 bulan ya, jom kita tengok baby tengah buat apa. Dia pun suami isteri pergi kat mana? 4D, 5D. Dia pun pergi. Muka awak lah, hidung-hidung awak penyek. Panjangnya dagu dia, ni mesti handsome. Mak, ni hukum saja-saja, hukumnya haram. Kenapa? Kerana melampaui ilmu Allah. Itu sebabnya mak, kalau betul-betul doktor tadi, doktor orang yang mengaji, orang yang beriman, dia tak mudah-mudah nak bagi cek scan tadi. Satu. Yang kedua mak, bahasa yang akan digunakan oleh doktor yang mengaji, yang beriman ni, dia akan guna bahasa keberangkalian, kemungkinan. Betul tak? Ni akan guna. Sebab apa? Sebab dia tak nak melampaui ilmu Allah. Jadi namun dia nak kata, oh ni lelaki, nampak tak besarnya burung dia. Itu kan ayat dia kan. Ni lelaki. Mak, tak payah kata orang lain. Adik ipar saya sendiri mak. Satu hari, isteri dia mengandung jenis macam tu lah. Pergi scan sana, pergi scan sini. Lepas tu mak, bila doktor kata anak perempuan, dia pun beli baju pink. Siap semua pink. Tilam pink, baju pink, pink, bilik pink. Semua pink. Anak pertama, sekali mak lahir lelaki. Duit dah berhabis ribu-ribu lah. Lahir lelaki. Dah budak lelaki pakai baju pink. Saya ni nakal mak dalam hati lah. Bercakap dalam hati. Padan itu. Itulah lawan Allah kan. Itu mak. Tenun nasib. Itu perkara yang kedua. Yang ketiga mak. Di antara yang menjadi rahsia Allah ialah hari besok. Ghadan. Apa yang berlaku hari esok tu mak, itu rahsia Allah. Jadi ni tenun nasib ni. Tak payah nak ditenun-tenun mak. Itu sebabnya hidup kita ni keterikatan dengan qada dan qadar. Senang ke susah ke dengan siapa kita kahwin, lepas tu kahwin sekejap bercerai ke apa ke mak, itu urusan Allah. Memang satu part kita kena tengok daripada segi sebab dan musabab. Macam contoh penceraian hari ini terlalu tinggi. Kan? Kenapa jadi? Jadi bertanggungjawab untuk kita mendepani masalah tadi. Wajib tak? Wajib. Tak boleh lepaskan gitu saja. Oh, ini semua urusan Allah. Tak boleh juga. Nak juga kita selesaikan. Anak kata apa masalah di isu dia hari ni? Orang lelaki dan orang perempuan berkahwin dalam keadaan kedua-dua pihak jahil, tak ada ilmu, maka dia orang perlu belajar untuk menangani masalah ni. Tapi dalam satu part yang lain pula kita tak boleh nak salahkan juga. Dalam satu angle yang lain, kita kena kembali kepada qada dan qadar. Untuk menerima qada tadi. Ini qada Allah. Itu sebabnya dengan siapa kita kahwin, ini urusan Allah. Besok apa yang berlaku, itu semuanya urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik ke, tak baik ke, sejuk ke, panas ke, itu urusan Allah. Itu urusan Allah. Itu rahsia Allah. Itu jangan kita duk menenun-nenun, orang ni bagus tak bagus. Nabi dah ajar kita. Bukan Nabi suruh tenun bila kita kahwin dengan seorang tu. Nabi suruh kita cek agama dia. Tapi kalau katalah bercerai juga mak, maknanya dah usaha sehabis-habis usaha, maka ketika itu memang jodoh dah tak ada. Kalau boleh elak, dia elak. Ini 4 perkara. Lupa lagi. Hari esok. Yang keempat mak, iaitu mati. Ajal. Ajal mak, mati ni Allah je yang tahu. Bila mati, dekat mana kita mati. Kan? Itu yang cerita Nabi Allah Sulaiman tu. Nabi Allah Sulaiman seorang lelaki datang jumpa dia. Nabi Allah Sulaiman buat majlis makan-makan. Tiba-tiba seorang lelaki tu dia tengah makan, tiba-tiba dia memandang seorang pakai jubah hitam, asyik tenung je dia. Sampaikan dia tak selesa. Dia pun datang jumpa Nabi Allah Sulaiman. Wahai Nabi Allah Sulaiman, dia kata, wahai raja, dia kata, siapa lelaki yang pakai baju hitam tu?
Lalu lelaki tu, Nabi Allah Sulaiman pun jawab, lelaki tu adalah malaikatul maut. Habis dia pandang aku, kenapa? Dia nak ambil nyawa kau. Jadi dia pun minta pada Nabi Allah Sulaiman supaya hantar dia ke satu tempat yang mungkin-mungkin malaikat maut tu tak datang. Jadi Nabi Allah Sulaiman pun hantar dia dengan izin Allah SWT ke satu pulau. Konon-kononnya nak mengelak. Rupa-rupanya sampai hari ajal tu ayah, Allah perintahkan kepada malaikat tadi supaya pergi ke pulau. Lalu malaikat pun tanya, kan malaikat tu 40 hari kan dia ulang alik. Dia tengok kita kan, mak 40 hari mak, dalam 40 hari sebelum kita mati tu malaikat maut ni memang ulang alik mak. Tu yang kalau orang soleh ni mak, dia dah nampak bayang-bayang malaikat maut tu. Dia dah nampak dah malaikat maut tu ulang alik tengok dia. Kalau jenis orang yang hatinya baik dan Allah Ta'ala buka. Jadi malaikat maut tanya, wahai Allah, kan lelaki tu kat bawah, duduk bawah Raja Sulaiman, dia kata. Bukannya duduk kat pulau kosong tu. Pulau tu mana ada orang duduk. Allah Ta'ala kata pergi. Rupanya betul. Sampai kat pulau tu jumpa lelaki tadi. Rupanya lelaki tu lari daripada dia. Dia cabut. Jadi ajal ni mak dia tak kira. Bila kata mati, la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Iza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal ni datang, dia tidak akan ditakhirkan dan tidak akan dipercepatkan. Mati. Saya ada seorang adik angkat lah, dia balik kampung, tok dia panggil, tok dia panggil semua anak-anak dia, cucu dia balik, aku nak makan tengah hari sama, dia kata. Jadi dia pun panggil balik, semua balik mak. Bila balik tengah hari tu dah siap masak panjang, ramai ni cucu cicit apa semua sekali makan. Jadi dia minta cucu dia panggil pergi dapur ambil sudu. Cucu dia pun pergi dapur ambil sudu bagi kat tok dia tadi pegang je sudu mak, terjatuh. Pegang je sudu terjatuh. Lepas tu bila dia orang pun kejar lagi tengok pegang dia mak, rupanya dah tak ada, meninggal. Pegang sudu meninggal. Jangan mak balik nanti tak pegang sudu. Ni mak, 4 perkara yang menjadi rahsia Allah dan 4 perkara yang Allah Ta'ala haramkan. Bismillah. Ya mak. Dia ada orang yang Allah Ta'ala buka mak. Ada orang yang Allah Ta'ala tak buka. Dia 40 hari ni mak. 40 hari ni, kalau katalah kita ni memang Allah nakkan kebaikan atas kita, maka 40 hari ini Allah datangkan 2 malaikat untuk mengiring kita supaya kita buat benda baik. 1. Kalau katalah 40 hari ni mak, memang ada, kalau katalah mati kita tu memang Allah Ta'ala tak nak kebaikan atas kita. Memang Allah Ta'ala tak nak kebaikan, dan lepas kita mati memang dia nak campakkan dalam neraka mak. 40 hari ni Allah datangkan 1 ekor syaitan yang memang datang untuk merosakkan kita. Itu yang biasa bahasa kita apa mak? Bahasa kita dia mak, orang tua ni orang terbiat apa ni? 60 tahun aku hidup dengan dia, tak pernah pergi dangdut. Tiba-tiba dia pergi dangdut pula. Kan mak kan? Pernah dengar tak? Kan? Buang terbiat. Jadi tu mak. Jadi lebih kurang macam itulah. Jadi 40 hari tu ada orang yang memang Allah Ta'ala buka. Maksud buka ni dia tahu bahawa dia akan mati. Contohnya ada seorang ustaz ni mak, tok guru dia nak meninggal mak. Dia meninggal. Lepas dia meninggal tu mak, isteri dia buka diary dia. Tarikh dia meninggal tu mak, dia tulis ajal aku sampai hari ini. 1. Yang kedua mak, ni real punya. Dua-dua real lah. Ada seorang haji ni imam masjid. Di imam masjid mak, dekat Selangor ni. Saya sendiri terkejut cerita dia. Jadi pagi tu pukul 10 tu mak, dia dah pukul 8 tu dia pergi mandikan jenazah. Dia mandikan jenazah, lepas dia mandi jenazah, diurus, ditanam, dia dah dikapan, disemayang, lepas tu dia hantar ke kubur. Lepas selesai tu dia balik, dia mandi, dia minta isteri dia kemas ruang tamu dia. Pukul 12 tu, pukul 11 dia balik tu, dia minta isteri dia kemas ruang tamu, kosongkan ruang tamu, dia minta isteri dia ambil tilam, letak kat tengah-tengah rumah. Isteri dia pun pelik. Tapi isteri dia tak terfikirlah apa-apa sebab suami dia tak sakit. Cuma dalam hati biasalah mak kan. Orang terbiat dah orang tua ni. Lepas tu dia cakap apa? Dia dah letak tilam tu pula. Tilam tu letak tengah rumah tu mak, menghadap kiblat. Cantik betul.
Lepas tu dia kata, dia cakap dengan isteri dia, yang dia kata Zuhur nanti kejut abang abang nak tidur. Dia tidur tertilang tu mak. Betul sampai Zuhur, isteri dia kejut dia mak, dah tak ada. Orang semua terkejut. Semua orang kampung tu terkejut dah. Sebab apa? Sebab kan pagi tadi dia baru lepas uruskan jenazah orang. Tiba-tiba balik-balik tak ada jatuh, tak sakit, tak aksiden. Ialah benda yang biasa kita tahu kan. Dia pula meninggal mak. Memang terkejut orang kampung mak. Ya Allah. Tu mak. Itu yang dikatakan ajal. Kalau orang soleh Allah tunjuk tanda-tanda. Ni dia. Kita balik pula 4 perkara yang diharamkan oleh Allah. Khamar, judi, berhala dan juga tenunah nasib. Allah Ta'ala perintah kita supaya jauhkan la'allakum tuflihun. Kemudian balasan orang yang minum arak. Bab ini membicarakan balasan bagi orang yang meminum arak. Kenapa dia mak? Kejap ada, kejap tak ada. Bab ini membicarakan balasan bagi orang yang minum arak. Nabi SAW telah bersabda. Artinya Allah SWT telah melaknat pembuat arak, penjual arak, peminum arak dan pembelinya arak. Dia ada 7 golongan kalau tak silap saya tu. Pembuat, penjual, peminum, pembeli. Kalau tak silap saya ada 7. Ingat tak mak? Dia sampaikan tahap orang yang tunjuk tu pun dapat. Hajah-hajah dekat mana kedai ada jual arak? Oh, dekat ujung sana. Dia pun dapat mak. Dia ada 7 golongan kalau tak silap saya. Hadis tu. Orang minum, orang jual. Cuba bayangkan mak, kesian tak kesian anak-anak kita yang duduk kerja dekat 7E, dekat apa tu? Allahumma salli ala Muhammad. Satu lagi yang 24 jam tu. KK. Apa mak? Giant. Benda-benda yang dijual benda tu. Jadi kesian anak-anak. Kalau kita lihat dalam kacamata tasawuf mak, dalam kacamata tasawuf ni sampaikan kedai yang ada arak, kita masuk. Kedai tu ada jual arak macam 7E. Kita masuk mak, kita masuk tu saja telah membuatkan hati kita mati. Kita masuk saja kedai yang ada jual arak mak, maka hati kita mati. Ini dalam kacamata tasawuf. Kita pegang botol dia. Kan? Botol arak tu kita pegang ya. Botol tu kita pegang saja, najis tu. Cuma najis tu najis maknawi, bukan najis haisi. Apa maksud najis haisi? Najis haisi ni kena bersihkan. Tapi najis maknawi ni iaitu berdos. Sampai tahap macam tu digambarkan oleh para ulama tentang arak ni. Sampai botol dia pun tu mak. Apatah lagi orang yang suka simpan botol. Saya jumpa ada orang hobi kumpul botol. Dia letak dekat apa mak? Dekat rak rumah dia tu kan. Koleksi botol. Koleksi botol tu tak apa lagi. Ni koleksi botol yang cantik-cantiknya tu pun botol arak. Takkan botol kicap. Kan? Yang unik-unik tu mak botol arak tu. Jadi hati-hati mak. Itu semua haram hukum dia. Sabdanya Nabi SAW lagi yang bermaksud akan datang pada hari kiamat orang yang meminum arak dalam keadaan hitam mukanya, merah kedua matanya, lidahnya terjelir sampai ke dada lalu keluar daripada mulutnya nanah. Maka seluruh manusia amat membencinya. Oleh itu jangan sekali-kali memberi salam kepadanya dan jangan menziarahinya ketika dia sakit. Serta jangan disolatkan apabila dia mati kelak. Sesungguhnya Allah SWT menyeksanya seperti orang yang menyumpah ibu bapanya. Dan barang siapa yang meminum arak di dunia, nescaya diharamkan oleh Allah SWT ke atasnya di dalam syurga. Ni mak, orang minum arak ni besok Nabi kata akan dia bangkit dalam keadaan mukanya hitam, matanya merah, lidahnya terjelir sampai ke dada. Lidahnya terjelir sampai ke dada. Ni mak. Kemudian keluar daripada mulutnya nanah. Nanah ni bukan nanah dunia, nanah akhirat. Nanah akhirat ni busuk sangat. Sampaikan nanah ni, setitis nanah yang jatuh ke atas muka bumi ni sudah cukup membuatkan mati seluruh penghidupan yang ada di atas muka bumi. Setitis nanah di akhirat.
Maknanya teruk tak teruk nanah. Ni apatah lagi nanah tadi keluar daripada mulut dia mak, peminum arak tadi. Lalu Nabi kata apa? Jangan beri salam kepada orang yang minum arak. Maknanya pulau. Memulau orang minum arak ni supaya dia tinggalkan arak ni mak. Jangan menziarahinya kalau dia sakit. Kalau orang minum arak ni dia sakit. Ini bukannya baca pembekas bekas orang yang dulu dia minum arak sekarang dia dah taubat. Nak kata mak? Ex minum arak. Ex minum arak ni tak masuk mak. Orang yang bertaubat ni tak ada apa-apa. Maksudnya Allah Ta'ala dah ampun. Mungkin dia lebih baik daripada kita. Jangan duk korek-korek cerita lama. Ni Haji ni dulu kaki jangan mak. Dulu-dulu punya cerita jangan buka. Dah tutup buku. Macam ya? Saya pernah dulu waktu saya tugas imam ada satu masjid. Jadi pagi-pagi ni kita ngikutlah orang-orang lama pergi ngetek. Dia boleh bawa saya pergi ke tengah-tengah KL tu mak. Ada tahu tak dia kata. Ini dulu tapak ni dulu kata tempat joget telanjang ni. Macam mana Haji boleh tahu? Tempat kami dulu. Allah, mak janganlah mak, jangan buka cerita. Allah Ta'ala dah tutup mak. Ini kadang-kadang kan cucu balik, dia bawa cucu berjalan, dia cerita. Ni atuk dulu jumpa nenek kau kat sini. Jangan cerita. Ya mak, ya. Tak dengar ya? Aha. Ha. Sekarang ni dah wujud satu benda yang melebihi daripada darah. Dadah. Jadi dadah ni lagi teruk daripada darah. Banyak kita tak boleh pegang. Dadah ni kita boleh pegang. Sama tak yang sama. Darah apa soalannya mak? Dadah ataupun sesuatu benda yang memabukkan. Dia termasuklah tu. Dia termasuk benda-benda yang dikiaskan. Dadah, benda yang mabuk, pil ecstasy. Lepas tu ketum ni pula kalau katalah benda tu tak memabukkan tak ada masalah. Kalau hanya perubatan. Tapi masalahnya sekarang ni dia masuk sekali dengan ubat nyamuk kan. Dia masuk ni sampai benda tu mabuk. Mabuk saja maka ketika tu masuk ke dalam khamar tadi, iaitu sesuatu yang mabukkan. Bila satu mabukkan maka masuk semua sekali tu, 7 golongan tadi tu. Yang Nabi sebut sampaikan tahap kita tunjuk pun dosa. Jadi menghampiri pegang dan sebagainya hukumnya haram. Itu termasuk benda ataupun sesuatu yang memabukkan. Ya mak. Okey mak, soalannya, terima kasih mak. Soalannya katalah kita jalan dekat KL. Kita jalan kat KL, tengah-tengah KL tu mak, ada orang mabuk. Datang jumpa kita, dia minta duit, dia kata dia dah 3 hari tak makan. Tapi kalau katalah kita yakin dan kita tahu bahawa memang dia akan beli nasi. Dengan duit yang kita bagi tadi, memang dia akan beli nasi. Bagilah, tak ada masalah. Tapi kalau kita yakin bahawa duit tu memang dia akan beli arak. Kita kenal dia. Memang hidup dia tu dah tak ada nasi, dah arak aja. Tengah hari arak, petang arak, malam arak. Maka ketika tu mak haram kita bagi. Tapi kalau katalah kita tak tahu dan kita rasa mungkin memang dia akan beli nasi, maka baik kita bagi. Sebaiknya kita bagi. Tapi kalau memang kita kenal dia dan kita tahu dia jenis taik arak ataupun taik mabuk, taik suatu benda yang memabukkan, maka ketika tu haram kita bagi. Sesungguhnya Allah SWT menyeksanya seperti orang menyumpah ibu bapanya. Dan barang siapa yang minum arak di dunia diharamkan oleh Allah SWT ke atasnya syurga. Mak, dalam syurga tu besok, jannatu adnin tajri min tahtihal anhar.
Jannah ataupun syurga. Di bawah syurga tu ada apa ni? Ada sungai. 3 batang sungai. Pertama sungai susu, yang kedua sungai madu, dan yang ketiga sungai arak. Ada riwayat, saya tak pasti hadis Nabi ke ataupun tu, tapi ada riwayat menyebutkan bahawa sungai arak tu mak hanya tertentu kepada orang yang tidak pernah menjamah arak ketika di dunia. Kan dia, katalah seorang tu dia pernah jamah arak. Lepas tu dia bertaubat, dia masuk syurga. Dia masuk syurga. Walaupun sekalipun dia masuk syurga mak, dalam keadaan Allah Ta'ala dah ampunkan segala dosa dia, mungkin dia tak masuk neraka langsung, tapi arak tadi memang tak disediakan, tak dibenarkan kepada orang yang pernah menjamah arak ketika berada di dunia. Jadi berhati-hati mak. Itu dia. Nabi SAW telah bersabda, peminum arak akan keluar daripada kuburnya dalam keadaan terlebih busuk daripada bangkai, dengan sesuatu pelita tergantung di lehernya, suatu bekas pada tangannya, dan apa yang ada di antara kulit dan dagingnya dipenuhi beberapa ekor ular dan jengking. Didakda dipakaikan kedua-dua kakinya dengan kasut daripada api, lalu menjadi panas kedua-dua kasut itu hingga mendidih otaknya, yang mana ia tinggal bersama dengan Fir'aun, Haman dan Qarun. Masya Allah, na'udzubillah. Ini neraka paling bawah ni mak. Bila sebut saja Fir'aun, Haman dan Qarun, neraka yang paling bawah. Neraka Jahannam. Orang yang minum arak, Nabi kata besok daripada kuburnya dalam keadaan terlebih busuk. Kuburnya, suasana kubur tu saja dah busuk dah. Allah Ta'ala busuk kan. Baik-baik mak, kubur ni lebih kurang macam katil. Hamparan tidur. Bagi orang beriman mak, itulah tempat dia beristirahat sementara menanti hari kiamat. Tapi bagi orang yang melakukan maksiat, maka kuburnya itu seperti tempat yang sangat azab. Cuba bayang mak, kita tidur malam, tempat tidur kita tu, kan hari Sabtu Ahad cucu datang hari tu kan. Sekali ada seorang cucu tu dia kencing kat tilam kita tu. Lepas tu dah dia kencing tu kering-kering dah, tapi bau hancing tu tak hilang. Dia pun balik, mak ayah dia balik nonong macam tu. Kita yang duduk sini terseksa bau hancing tilam kita. Cuba bayang, tu bau hancing mak. Habis kalau orang yang diazab oleh Allah SWT kuburnya tadi tu mak dalam keadaan busuk, sementara nak sampai hari kiamat, itu belum datang benda lain lagi. Busuk tu saja. Kuburnya dalam keadaan busuk. Na'udzubillah min zalik. Busuk ni daripada mana mak? Daripada bangkai dengan sesuatu pelita yang tergantung di lehernya. Busuk tu daripada bangkai, lalu Allah Ta'ala gantung pada lehernya pelita. So bayangkan busuk bangkai ni mak. Bangkai kucing, bangkai anjing, bangkai tikus. Duduk dekat bawah katil kita. Busuk tak busuk. Pecah perut pula tu. Dengan satu pelita tergantung pada leher. Suatu bekas pada tangannya dan apa yang ada di antara kulitnya, iaitu daging dipenuhi dengan beberapa ekor ular dan juga jengking. Kulit, daging. Kulit maknanya dalam kulit tadi tu mak, dalam kulit dia tu, di antara daging dan kulit tu ada ular dan jengking duduk dekat dalam tu. Dalam tubuh dia tadi tu mak, dalam badan dia tu. Daging, kulit. Maknanya duduk dekat tengah-tengah tu. Ular dan juga jengking. Cuba bayang mak. Kalau susah sangat nak bayang, cuba buat. Esok rasa. Na'udzubillah min zalik mak. Dipakaikan kedua-dua kakinya dengan kasut daripada api, lalu menjadi panas kedua-dua kasut itu hingga mendidih. Jadi Allah pakaikan dia pula kasut ke akhirat besok, yang mana kasut tu mak terlalu panas sehingga mendidih otak dia. Otaknya tu mendidih mak kerana memakai kasut yang terlalu pedih. Lalu Allah Ta'ala letakkan dia bersama-sama dengan Fir'aun, Haman dan Qarun, iaitu Jahannam. Kemudian diriwayatkan daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW bersabda, artinya barang siapa yang memberi makan kepada orang yang meminum arak. Ni mak. Tadi mak kalau kita yakin orang tu betul-betul apa yang kita bagi tadi untuk beli arak, ataupun kita memang berikan makan kepada peminum arak. Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang minum arak, satu suapan sekalipun akan dibinasakan tubuhnya dengan beberapa ekor ular,
dan kala yang mana patukan dan gigitannya berterusan hinggalah hari kiamat. Dekat mana ni mak? Dekat dalam kubur. Bagi siapa ni? Bukan peminum arak Bagi orang yang menyediakan makan bagi peminum arak. Dia bagi makan kepada peminum arak tadi. Jadi maknanya lebih baik kita jauhkan mak. Kenapa mak? Kenapa Nabi kata sampai tahap nak bagi makan pun dilarang? Kerana nak ajar kepada dia supaya dia jauhkan diri daripada arak. Ini masalahnya mak. Siap ada pusat serenti lagi. Lepas tu ketuk kepala. Sebulan kena sediakan makan beratus ribu. Juta. Negara terpaksa menyediakan juta ringgit mak untuk menyediakan makan kepada penagih. Itu sebabnya kita kena balik. Dia sebenarnya Al-Quran yang Allah Ta'ala bagi dah selesai dah. Cukup sempurna dah. Kena ikut aja. Itu sebabnya kita ni tak selesai-selesai masalah kita. Sebab kita meletakkan satu-satu tindakan dan hukuman itu diukur dengan akal kita. Bukan kita balik pada Al-Quran. Allah Ta'ala dah sedia dah. Orang yang macam ni, macam mana kita depani. Orang yang macam ni, macam mana kita depani. Itu sebabnya, minta maaf cakap mak, saya umur 19 tahun, saya ulang alik belajar kat Perak masa tu. Satu hari mak, waktu nak balik ke sekolah ke Perak daripada Kuala Lumpur, saya naik bas dekat Pudu Raya. Sampai dekat Pudu Raya tengah tunggu bas tu mak, saya tunggu duduk dekat kerusi dia tu. Dululah tahun 90-an tu. Tengah duduk kat kerusi tu, tiba-tiba ada seorang abang dalam keadaan cumpang-camping, dia datang jumpa saya. Dia bawa beg, "Dek, abang ni tak makan dah 2-3 hari. Boleh tak?" Waktu tu kan kita belajar, adalah duit RM5, bagilah. Bagi tu pun takut juga kan, dia belasah kita. Muka dah lah ganas. Lepas tu dia tengok kita baik je tu, dia pun boleh duduk sebelah. Boleh duduk lah bang. Jadi bila duduk sebelah, abang ni sebenarnya dia kata kan, baru 3 hari keluar penjara, dia kata. Minta kerja tak dapat, dia kata susah duduk kat luar. Sebenarnya abang ni keluar masuk penjara. Lepas tu saya tanya, kenapa abang buat macam tu? Dia kata, senang lagi duduk dalam penjara ni, makan free. Aku keluar ni, dia kata kena kerja. Kena kerja, kena cari patu masyarakat tak terima aku. Dia kata, aku nak minta kerja pun susah. Jadi sampai terpaksa aku minta-minta, baik aku duduk dalam penjara. Ni mungkin dalam 2-3 hari lagi nanti aku cuba lagi lah macam mana aku nak masuk balik. Saya kata macam-macam manusia mak. Sampai tahap macam tu. Sebab apa? Dia lebih rasa senang duduk dalam tu daripada duduk kat luar. Sebab apa mak? Cara kita tak betul. Tindakan kita, hukuman kita tak betul. Allah Ta'ala dah bagi tahu dah cara dia. Dan barang siapa menunaikan hajatnya seolah-olah menolong meruntuhkan agama Islam. Maknanya bela dia. Orang yang tolong orang ni tadi tu mak, sama seperti dia telah meruntuhkan agama. Sebab apa? Agama dah bagi garis pandu dah. Kena ikutlah. Jadi bila kau menolong orang tu, sama seperti kau membenarkan dia. Menyetujui terhadap tindakan dia. Macam kita ada anak. Mak dengan abah bergaduh. Abah nak rotan anak tadi tak pergi sekolah. Mak kata janganlah, kesian dia. Maknya. Tak jadi tengoklah mak. Apa akan jadi? Anak tadi akan rosak. Ni dia. Dan barang siapa menaikkan hajatnya seolah-olah yang menolong meruntuhkan agama Islam. Barang siapa yang meminjamkan walau 1 dirham, maka seolah-olah dia menolong membunuh seorang mukmin yang soleh. Siapa yang bagi duit mak pada orang minum arak ni, sama seperti dia telah menolong orang minum arak tadi, bunuh orang soleh. Sebab apa mak? Nabi kata arak ni adalah pintu bagi segala kejahatan. Arak ni termasuk dadah apa semua yang melalaikan tadi, melekakan tu. Yang apa panggil, yang menghilangkan akal tadi, itu semuanya adalah pintu bagi segala kejahatan. Dan hari ni yang terbaru, mak ingat tak yang hari Isnin kita jumpa hari itu saya cerita pasal seorang anak usia 30-an lepasan daripada tentera. Dia pijak mak dia, dia ketuk mak dia. Dia pijak muka mak dia. Sebab apa mak? Sebab dadah. Ni dia. Dan barang siapa yang menghalalkan arak, maka sesungguhnya orang itu lepas daripadaku dan aku juga lepas daripadanya. Maknanya Nabi SAW tu melepas diri daripada orang yang mengakui ataupun membenarkan arak tadi. Ataupun menghalalkan arak tadi. Alah, minum, biarlah. Maka Nabi berlepas tangan. Awak sebelum lepas tangan, Nabi tak akan bagi syafaat.
Orang macam ni takkan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita besok ke akhirat, mak, kita tak ada amalan yang boleh jadikan ukur untuk meletak ataupun jadi tiket kepada kita untuk masuk syurga Allah. Hanya dua benda saja. Betul-betul rahmat Allah dan juga syafaat Nabi. Jadi kalau Nabi SAW dah berlepas tangan, takkan Allah Ta'ala pula nak bagi rahmat ke atas kita. Kalau dah kekasih dia, mak dengan abah tak suka orang sebelah, jiran sebelah. Habis kalau dah abah tak suka, takkan mak kata suka. Kan? Mak mesti ikut abah. Begitu juga Allah. Allah SWT tu ikut Nabi. Sebab Nabi tu kekasih Allah. Kalau dah Nabi tak suka, Allah Ta'ala pun. Dan Nabi dia takkan suka sesuatu. Dia takkan suka sesuatu benda kecuali Allah suka. Dan dia takkan tidak suka terhadap sesuatu perkara kecuali Allah tidak suka. Itu kira-kira dia. Nabi dia takkan bersalahan dengan apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Wallahu ta'ala a'lam. Kita berhenti kat situ, mak. Boleh, mak? Diriwayatkan daripada Salmah radhiyallahu anhu. Saya ingatkan pendeklah harap ni. Rupanya panjang juga. Okey, mak. Ada apa? Mungkin seminit dua sebelum kita tutup majlis. Tak ada, eh? Ya, mak. Ada. Ada, mak. Ada dalil. Memang ada hadis Nabi SAW yang Nabi larang gantung gambar tadi. Hadis tu hadis sahih. Saya tak ingat matan hadis. Tapi memang ada hadis sahih yang menyatakan bahawa haram gantung gambar tadi. Dan Nabi sebut tentang gantung gambar ni, mak, secara terperinci. Memang sangat terperinci. Sangat terperinci. Itu yang sebabnya ulama-ulama dulu, mak, yang jaga bahagian tasawuf ni, mereka ni sampai tahap bergambar pun mereka tak nak. Dulu-dululah ulama-ulama dulu. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi itulah sikit sebanyak yang dapat kita kongsi bersama pada pagi ini. Banyak-banyak kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala berikan kita kefahaman yang baik, diberikan kita kekuatan, kelapangan jalan untuk senantiasa kita duduk ketaatan dan pengabdian pada Allah SWT. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu punya kelemahan sendiri. Mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita tangguh majlis dengan tasbih, kafarah dan salawat. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.